Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa khabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sihat. Pada hari ini, saya ada satu kisah yang hendak dikongsi dengan kawan-kawan. Kawan-kawan nak dengar? Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang meminta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua nak tahu, marilah dengar cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim namanya Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah menepas kebun dan menjual kuih. Kuih! Namun, Amir tidak pernah mengeluh, malah turut membantu ibunya dengan mengantar surat khabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir itu ya kawan-kawan. Seperti biasa, pada pagi itu, Amir mengayuh basikannya laju-laju. Berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang akan bertembung dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya juga sudah cukup membuatkan pelajar-pelajar kecil perut, apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Setelah sampai ke sekolah, jam tangan Amir menunjukkan jam 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun terus menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langgahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir pernah menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengar. Malah dia turut dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian, Amir diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima dengan sedihnya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai murid yang malas. Padahal dia bukanlah seperti apa yang disangkakan. Rakan-rakan Amir juga sering mengejeknya kerana didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia hendak menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seleranya hilang. Amir membuat keputusan untuk ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Dia ingin menceritakan peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, Amir tidak sampai hati untuk menceritakannya. Malah, dia turut membantu ibunya dengan menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah ya kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Kawan-kawan yang dikasihi,
Pada malam itu, Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Lantas memberi surat amaran yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya yang amat sedih selepas membaca surat itu. Bagi ibu Amir, dia masih mampu menjaga kehidupan mereka. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir hanya untuk melihat anaknya berjaya dalam pelajaran. Kawan-kawan yang disayangi, sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini untuk datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justeru keesokan harinya, pagi-pagi lagi Amir telah sampai di kedai Pakcik Mutu, tempat dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir mengayuh basikalnya lebih laju daripada biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan herikan guru disiplinnya. Apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Amir pun terus melintas. Malangnya, sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampak ke seberang jalan lalu pingsan. Orang yang telah melanggar Amir itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Mudahlah Amir tidak apa-apa. Dia hanya mengalami luka-luka kecil sahaja. Itulah kawan-kawan, kita mestilah berhati-hati semasa di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir tersedar dan terkejut melihat Cikgu Hakim di sisinya. Dengan wajah yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim meminta maaf atas kecuaiannya Amir tercedera. "Maafkan Cikgu Amir." Dengan senang hatinya, Amir pun memberitahu dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Begitulah kawan-kawan, niat di hati untuk membantu keluarga adalah satu sifat yang mulia. Namun, kita mestilah memikirkan keselamatan kita juga. Sekiranya kawan-kawan telah membuat kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf kerana orang yang mengaku kesalahannya akan dipandang mulia. Sekian, terima kasih.